Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 18 Ogos 2022, negara telah digemparkan dengan video tular operasi menyelamat 5 mangsa yang terperangkap di dalam keganasan gelombang ombak di tengah laut. Kelihatan jika tidak diselamatkan dengan segera, mereka juga akan hanyut seperti barang-barang mereka yang ketika itu bertaburan di permukaan laut dan terumbang-ambing dilanda badai. Hanya kekuatan tangan yang dipinjamkan Tuhan menjadi asbab 5 pemancing untuk terus bergantung pada sebuah tebing batu, pulau batu berantai selepas terkandas lebih 15 jam akibat cuaca buruk kira-kira 1.4 batu nautika barat laut Pantai Remis, Jeram. 5 mangsa berkenaan: Muhammad Yazid Basir berusia 37 tahun, Zamri Romli berusia 39 tahun, Muhammad Razwan Hussein berusia 48 tahun, Hamidi Rohani berusia 70 tahun dan Tauhid Sanggon berusia 65 tahun terpaksa berpaut pada tebing berkenaan walaupun dihempas ombak badai kuat daripada dihanyutkan ke tengah laut. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kisahnya. Selepas terkandas lebih 15 jam di pulau batu berantai, mereka yang berasal dari Tanjung Karang dan Jeram bagaimanapun berjaya diselamatkan Maritim Malaysia APMM kira-kira pukul 10.20 pagi 18 Ogos 2022. Mangsa Muhammad Razwan berkata sebelum kejadian dia bersama 2 mangsa lain dihantar ke pulau tersebut menggunakan bot kira-kira pukul 7.20 petang hari sebelumnya, iaitu 17 Ogos 2022, dan sepatutnya pulang pada pagi keesokan harinya 18 Ogos 2022. Namun kira-kira 8.30 pagi hari kejadian, bot tersebut tiba dengan menurunkan 2 lagi pemancing kerana mempunyai urusan lain di Pulau Angsa. Bot itu bagaimanapun tidak muncul semula untuk mengambil mereka semua, dipercayai terkandas akibat cuaca buruk. Sewaktu kejadian, di tempat mereka memancing, air dilihat semakin tinggi dengan ombak menjadi semakin kuat hingga menghanyutkan barang-barang yang dibawa mereka. Selain telefon bimbit, peralatan seperti jaket keselamatan serta perkakas memancing sudah dihanyutkan ombak dan arus laut, sekaligus menyebabkan mereka gagal menghubungi sesiapa. Ketika itu, mereka terpaksa berpaut dengan kuat di tebing batu itu jika tidak mahu dihanyutkan badai. Mereka pastinya tidak menyangka tragedi sebegini boleh berlaku kepada mereka ketika pergi ke kawasan itu untuk memancing. Episod hitam yang mereka alami bagaimanapun berakhir apabila melihat sebuah pesawat helikopter APMM berlegar di kawasan perairan tersebut. Mereka kemudian segera melambai tangan meminta pertolongan kerana bimbang keadaan menjadi lebih serius. Keadaan laut ketika itu bergelora dan boleh merisikokan nyawa pemancing sekiranya mereka hanyut kerana tidak memakai jaket keselamatan. Dalam pada itu, Ketua Stesen Udara Maritim Subang SUMS Kapten Maritim Syed Islam Shahajam berkata ketika kejadian pesawat AW139 dinaiki 2 juruterbang dan 3 kru termasuk perenang penyelamat sedang menjalankan rutin latihan penerbangan. Semua mangsa bagaimanapun diselamatkan apabila perenang penyelamat berjaya membawa mereka naik ke dalam pesawat dengan menggunakan teknik winching. 5 pemancing itu kemudian diterbangkan ke SUMS dan diberikan rawatan awal oleh 5 ambulans dari Hospital Sungai Buloh, Shah Alam dan Tunku Ampuan Rahimah, Kelang. Selepas didapati dalam keadaan lemah dan trauma, 5 lelaki itu kemudian dibawa ke Hospital Sungai Buloh bagi mendapatkan rawatan lanjut. Berikutan kejadian ini, pihak Maritim Malaysia dalam kenyataan sama menasihatkan agar pemancing yang ingin ke laut perlu melakukan persiapan sewajarnya selain mengambil langkah berwaspada dan merancang lebih awal sebarang aktiviti yang hendak dilakukan selain mengambil iktibar daripada kejadian yang berlaku ini supaya tragedi sama tidak berulang lagi. Komuniti pemancing juga diingatkan agar segera menghubungi talian kecemasan MERS 999 dan memiliki peranti kecemasan peribadi yang memudahkan kedudukan mereka di kesan pasukan penguat kuasa dan cari lamat sekiranya berlaku kecemasan. Kesemua mangsa amat bernasib baik dan masih dipanjangkan umur oleh Allah melihatkan keadaan ombak badai yang melanda mereka. Jika tidak diselamatkan dengan segera, entah apa yang akan terjadi kepada mereka. Kemungkinan aktiviti yang menggembirakan itu akan bertukar menjadi tragedi yang lebih ngeri. Syukurlah kesemua mereka berjaya diselamatkan. Sama-sama
Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar, sentiasa pentingkan keselamatan jika membuat aktiviti yang berbahaya dan lasak, walaupun ianya adalah aktiviti yang sudah biasa dilakukan, kerana sesetengah perkara buruk yang akan berlaku tidak dapat diramal terlebih awal. Sekian.